Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hazirah binti Bahadun, nombor matrik 272-275-122. Bersama-sama dengan kumpulan saya adalah Ahmad Rafandi bin Cik Ros 267047, Asri Nizam bin Harun 251242 dan Ahmad Fazli bin Muhammad Qasim 252161. Tajuk yang saya akan bentangkan adalah pengurusan konflik dan tekanan dalam syarikat penerbangan Air Asia. Capital A Berhad adalah syarikat penerbangan tambang rendah pertama di Asia ialah Air Asia. Di 25 negara, kumpulan Air Asia mengendalikan penerbangan domestik dan antarabangsa ke lebih 400 destinasi. Syarikat penerbangan itu dipuji sebagai perintis perjalanan kos rendah di Air Asia oleh The New York Times pada 2007. Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia, pasukan bola sepak kebangsaan Singapura dan Queen's Park Rangers semua ditaja oleh Air Asia. Selain itu, Manchester United dan Jelajah Merah Asia pernah ditaja oleh Air Asia. Dalam anugerah pelancongan dan penerbangan antarabangsa, Air Asia telah dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia syarikat penerbangan tambang rendah selama 10 tahun berjalan, dengan penghormatan terbaru akan datang pada tahun 2018. Syarikat itu juga adalah syarikat tambang rendah yang terbaik di dunia selama 11 tahun, yang terbaru pada tahun 2019. Seterusnya, konflik dan tekanan yang dihadapi oleh Air Asia. MAG dan Air Asia Berhad melaksanakan langkah mengurangkan gaji kaki tangan untuk tempoh beberapa bulan dalam usaha menangani kesan COVID-19 yang menjejaskan pendapatan syarikat, iaitu menurut laporan yang diterbitkan oleh Hazwan Faisal Muhammad dan Al-Zahrin alias. Langkah itu tidak akan menjejaskan mana-mana pekerja tambahan kerana Air Asia telah mengambil langkah mengawal kos sepanjang operasi perniagaannya untuk mengurangkan kesan ke atas pekerjanya. Langkah seterusnya adalah memberi jaminan dan kenyataannya mulai semalam bahawa langkah pengekalan kos yang telah dilaksanakannya merentasi semua operasi perniagaannya tidak akan memberi kesan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Rafandi bin Cik Ros, nombor matrik 267047. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang jenis-jenis konflik dan peranan tekanan dalam pengurusan konflik. Konflik yang pertama ialah konflik interpersonal. Ia dipanggil interpersonal kerana pengalaman yang memerlukan tempat dalam individu berlaku akibat keputusan utama untuk memperbaiki penampilan fizikal seseorang untuk menerima laporan penilaian yang menggalakkan dan godaan untuk tinggalkan diet. Seseorang akan mengalami kerap kemurungan, kerengsangan dan pergolakan kerana rasa bersalah terhadap konflik dalaman. Konflik yang kedua ialah konflik interpersonal. Perselisihan pendapat antara pekerja dalam organisasi yang sama untuk mendapatkan hasil atau objektif, walau hakikatnya mereka berbeza dalam pelbagai cara. Konflik yang ketiga ialah konflik antara kumpulan, iaitu kumpulan yang berbeza dalam organisasi yang sama. Berlaku apabila kumpulan berinteraksi atau mempunyai hubungan antara satu sama lain. Konflik diburukkan lagi dengan status kumpulan individu dan struktur kepimpinan. Terdapat peranan tekanan dalam pengurusan konflik. Tekanan di tempat kerja adalah perkara biasa, tetapi tekanan yang terlalu banyak boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan emosi serta produktiviti kita, dan sejauh mana kita mengendalikannya boleh menjadi perbezaan antara kejayaan dan kegagalan. Walaupun kita terperangkap dalam situasi yang sukar, cuma kerana kita tidak boleh mengawal segala-galanya di tempat kerja tidak bermakna kita boleh menguruskan tekanan konflik. Jenis konflik yang diuruskan oleh pengurus konflik atau penyelia menentukan tahap tekanan. Peranan tekanan selain dari keadaan biasa pengurusan konflik, mencari kaedah mengurus tekanan di tempat kerja bukan mengenai membuat perubahan besar atau memikirkan semula cita-cita kerjaya, tetapi lebih kepada memberi tumpuan kepada satu perkara yang selalu ada di dalamnya, kawalan anda dengan mengimbangkan tahap tekanan
Walau bagaimanapun dan bimbingan membimbing pekerja di cara yang betul, latihan yang agak berkesan juga penting untuk mengelakkan konflik. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, biasanya gaya konflik dilihat sebagai tindak balas kepada keadaan tertentu. Sebaliknya, kami berpendapat bahawa persekitaran sosial pekerja boleh dibentuk oleh gaya konflik individu. Mereka sekaligus menjejaskan tahap konflik dan tekanan yang berterusan. Jika ditangani dengan baik, konflik boleh memberi manfaat. Keupayaan untuk mengendalikan konflik memerlukan kedua-dua kemahiran analitikal dan interpersonal. Keupayaan untuk menyelesaikan konflik projek dengan berkesan harus diajar kepada setiap peserta. Pengurus konflik yang berkesan menenangi punca itu. Mereka mesti menenangi punca asal konflik dan bukannya hanya gejalanya jika mereka ingin menyelesaikan secara kekal. Sebelum konteks sebenarnya dibuat, mereka mungkin bergaduh dan membuat perancangan untuk menenangi masalah. Mereka harus menumpukan perhatian untuk mewujudkan suasana meminimumkan konflik yang merosakkan dan menenangi penggeseran rutin perselisihan kecil sebelum ia menjadi tidak terkawal. Mereka yang bertindak secara mendominasi atau mengelak akan berada di bawah tekanan yang lebih untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi. Sebaliknya, mereka yang terkesan dengan konflik tugas yang lebih tinggi akan kurang tekanan atau tekanan yang seterusnya membawa kepada peningkatan dalam hubungan yang wujud antara pekerja. Mengurus konflik mungkin menganggapnya mudah dalam beberapa keadaan. Sekian, terima kasih.